Kementerian Kesihatan siasat dakwaan orang kenamaan dikait dengan COVID-19. Perdana Menteri ke-8 mulakan tugas rasmi hari ini. Baik, salam hormat dan salam sejahtera. Ini Berita Wilayah edisi 2 Mac bersama dengan saya, Redwin Robin. Seperti biasa, kami akan bawakan kepada anda lintas langsung berita wilayah dan mana akan dimulakan dengan perkembangan berita dari Sarawak bersama dengan Bumawin. Kemudian kita akan ke utara bersama dengan Siti Zaidah Osman dari studio RTM Alustar dan diikuti laporan dari negeri di Wawayu bersama dengan Muhammad Syahrizam Awang. Dan seterusnya kita juga akan ikuti perkembangan dari Pantai Timur bersama dengan Ahmad Herman Rozi di Kelantan. Jadi terus setia bersama kami dalam Berita Wilayah. Kementerian Kesihatan KKM sedang menyiasat berkaitan 2 orang kenamaan yang dikaitkan dengan individu kes ke-26 yang disahkan positif COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menyatakan perkara itu merujuk kepada maklumat yang ditularkan di media sosial sejak semalam. Dalam satu kenyataan hari ini, Datuk Dr. Nur Hisham turut memaklumkan individu kes ke-26 yang disahkan positif semalam sedang dirawat dan dipantau di wad isolasi Hospital Sungai Buloh dan dalam keadaan stabil. Manakala 5 kontak rapat keluarga, seorang pembantu khas kepada kes ke-26 dan seorang kaki tangan kesihatan swasta juga telah disahkan negatif COVID-19. Daripada keseluruhan 29 kes yang dicatatkan, sebanyak 22 kes telah sembuh dan dibenarkan discharge. Manakala 7 kes masih menerima rawatan di wad isolasi di beberapa hospital di Lembah Kelang dan berada dalam keadaan stabil. Merujuk kepada gelombang pertama, kebanyakan kes-kes penyakit COVID-19 di Malaysia adalah merupakan kes-kes import atau berkait rapat dengan negara Republik Rakyat China dan hanya 2 kes merupakan transmisi tempatan. Setelah 11 hari tiada kes COVID-19 yang dilaporkan kepada Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis Negara CPRC, kini gelombang kedua bermula di mana 7 kes COVID-19 telah dikesan. Kebanyakan kes juga merupakan kes import dan berkait rapat dengan negara-negara luar dari Republik Rakyat China iaitu Jepun dan Itali. Siasatan dan pengesanan kontak rapat masih terus dijalankan. Dalam pada itu, semalam Khazanah Nasional Berhad Khazanah mengeluarkan satu kenyataan. Seorang kaki tangannya disahkan menghidap COVID-19 dan kini dirawat di sebuah hospital kerajaan. Justru Khazanah komited mengambil langkah perlu bagi menangani penyebaran virus tersebut dalam kalangan pekerja dan premis mereka yang terlibat. Antara usaha yang sedang dilakukan adalah bekerjasama rapat dengan pihak berkuat kuasa kesihatan dengan memaklumkan dan mengenal pasti individu yang berhubungan secara langsung dengan individu yang disahkan menghidap virus tersebut. Pun begitu, operasi Khazanah berjalan seperti biasa dengan gangguan minimal dari pihak berkuasa kesihatan untuk memastikan COVID-19 tidak merebak. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memasuki pejabat Perdana Menteri PMO hari ini untuk memulakan tugas secara rasmi di bangunan Perdana Putra Putrajaya. Beliau yang memakai sut biru gelap tiba pada 7.58 pagi di lobi bangunan Perdana Putra. Ketibaan Perdana Menteri disambut Ketua Setiausaha Negara KSN Datuk Seri Muhammad Zuki Ali. Sebaik tiba, Tan Sri Muhyiddin kemudian terus ke Aras 5 bagi mengimbas kad perakam waktu diikuti bacaan doa sebelum memasuki pejabatnya. Beliau kemudiannya menandatangani buku selamat datang dan selamat bertugas sebagai Perdana Menteri ke-8 sebelum mengadakan pertemuan rasminya dengan KSN Datuk Seri Muhammad Zuki Ali serta pegawai tertinggi kerajaan. Tan Sri Muhyiddin turut dijadualkan akan mengadakan pertemuan rasmi dengan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afandi Buang dan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur pada petang ini.
Terdahulu, Tan Sri Muhyiddin bergerak dari kediaman beliau di Bukit Damansara, Kuala Lumpur menuju ke Putrajaya seawal 7.27 minit pagi. Ketika keluar ke perkerangan kediaman beliau, Tan Sri Muhyiddin sempat melambai ke arah petugas media yang membuat liputan dengan wajah yang ceria. Beliau kemudian masuk ke dalam kenderaan rasmi dan bergerak dengan diiringi konvoi keselamatan. Sekitar 12.20 minit tengah hari tadi, Tan Sri Muhyiddin Yassin tiba di Tanah Perkuburan Islam Bakri Batu 1 Muar bagi menziarahi pusara kedua ibu bapa serta adik-beradiknya. Turut mengiringi beliau ialah isteri Puan Sri Nuraini Abdul Rahman yang disambut adik-beradik serta penduduk sekitar Muar. Sebaik tiba, Tan Sri Muhyiddin terus menyiram air mawar di pusara ayahnya, Tuan Guru Muhammad Yassin Muhammad yang kembali ke Rahmatullah pada 11 November 1975 dan pusara ibunya Hajah Khadijah Haji Kasim yang meninggal dunia pada 24 Januari 1997. Beliau selepas itu menyertai hadirin dalam bacaan Yasin dan Tahlil yang diketuai Mufti Johor Datuk Yahya Ahmad. Perdana Menteri kemudiannya ke rumah keluarga beliau di Muar untuk menunaikan solat Zuhur sebelum lepas pulang ke Kuala Lumpur. Dalam pada itu, tiada mesyuarat atau sebarang perjumpaan berlangsung antara Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan pemimpin politik hari ini. Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataannya memaklumkan Tan Sri Muhyiddin dijadual bertemu Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Muhammad Zuki Ali bagi menyelaras perjalanan pentadbiran kerajaan. Ketua-ketua jabatan serta agensi kerajaan akan turut hadir pada pertemuan tersebut hari ini. Hub pendidikan Paguh menjadi usaha terbesar Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam membangunkan sektor pendidikan di utara Johor. Bekas Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM, Profesor Emeritus Dato Dr. Muhammad Noh Dalimin berkata, hub itu berkeluasan 500 ekar yang menempatkan 4 institusi pengajian. Idea itu terhasil selepas beliau berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin yang ketiga itu memegang jawatan Menteri Pendidikan. Idea menjadikan hub itu idea dia tu, bukan idea saya. Saya hanya mintakan percawangan je. So saya nampak dia punya ABC yang lebih besar. Kini UTHM tersenarai di kedudukan 3 terbaik dengan graduan yang memenuhi pasaran pekerjaan. Selain UTHM, 3 lagi institusi pendidikan lain ialah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia dan Politeknik Tun Said Nasir. Kelebihan dimiliki Tan Sri Muhyiddin Yassin yang pernah terlibat dalam beberapa peralihan tampuk pemerintahan negara menjadikan beliau layak dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8. Tan Sri Muhyiddin diyakini berupaya membentuk dasar dan polisi yang menguntungkan rakyat. Menurut pensyarah kanan Universiti Teknologi MARA, Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin, pengalaman memegang beberapa portfolio penting dalam kerajaan sama ada di peringkat persekutuan maupun negeri memberi bonus kepada beliau menerajui Malaysia ke arah lebih baik. Beliau pernah berkhidmat dalam Barisan Nasional, beliau pernah berkhidmat dalam Pakatan Harapan dan kini membentuk satu muafakat kita panggil sebagai Perikatan Nasional. Dan jelas dengan pengalaman-pengalaman yang sedia ada dalam 2 bentuk pentadbiran kerajaan sebelum ini, beliau berupaya untuk mewujudkan satu rekonsiliasi berhubung dengan dasar-dasar polisi yang mana yang menguntungkan rakyat. Beliau menambah, situasi politik yang berlaku sejak seminggu lalu tanpa demonstrasi jalanan ekstrim membuktikan bahawa politik matang masih wujud dalam kalangan rakyat. Dalam masa keadaan yang amat kritikal ini, keadaan ekonomi, geostrategik, keadaan isu yang banyak khususnya pada isu-isu yang tertentu yang dihadapi oleh negara, sudah tiba masanya kita maju ke depan dan meletakkan perkara-perkara berunsur sentimen peribadi, ketakzuban dan ekstremisme yang melampau terhadap individu sebagai contoh diletakkan ke tepi.
UMNO Kelantan menetapkan pendirian untuk tidak menuntut sebarang jawatan dalam kerajaan pimpinan PAS Kelantan. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob berkata, apa yang diharapkan daripada ahli parti akar umbi agar tidak mempersoal kedudukan UMNO di negeri itu. Apa yang penting ketika ini katanya untuk memberi khidmat terbaik kepada rakyat dan bukannya mengejar jawatan. Yang pentingnya pengalaman yang ada pada UMNO, pengalaman yang ada pada PAS yang memimpin kerajaan negeri 30 tahun dan juga menjadi pembangkang, kita menjadi kerajaan di peringkat pusat sebelum ini, dapat kita gabungkan dan natijahnya rakyat akan mendapat manfaat dan limpahan nikmat yang besar insya-Allah. Beliau menyatakannya selepas mengadakan perjumpaan bersama kepimpinan UMNO Kelantan. Perjumpaan bertujuan menjelaskan situasi politik semasa yang menjadi sejarah apabila UMNO bekerjasama dengan PAS selepas 30 tahun Kelantan ditadbir pembangkang. Sementara itu, DAP menghormati titah yang di-Pertuan Agong melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8. Setiausaha Organisasi Kebangsaan DAP, Anthony Locke berkata, kepimpinan parti tersebut menerima dengan hati terbuka dan berharap semua pihak turut akur. Katanya, apa yang penting ketika ini terus mengekalkan keharmonian dan memastikan perjalanan pentadbiran negara berjalan lancar. Yang pertamanya mesti setia kepada raja. Raja cakap dah titah, raja dah lantik, agung dah lantik, mesti hormat. Itu pertama. Yang kedua, keluhuran perlembagaan. Apa yang tertera dalam perlembagaan mesti kita hormat. Yang ketiga, kedaulatan undang-undang. Mesti based on law, rule of law. Anthony yang juga ahli Parlimen Seremban ditemui selepas menghadiri Majlis Perhimpunan Khas Kementerian Pengangkutan dan Majlis Penghargaan kepadanya di Putrajaya. Beliau yang merupakan mantan Menteri Pengangkutan berharap penggantinya kelak dapat meneruskan segala inisiatif yang telah pun dirancang. Antaranya segera memuktamadkan projek sistem Transit Rapid RTS dengan Singapura hujung April ini serta pindaan akta terhadap pemandu mabuk hingga menyebabkan kematian. Kerajaan Negeri Melaka menyeru penjahat awam di negeri itu untuk mengekalkan pendirian politik dan berkecuali dalam menjalankan tugas. Ketua Menterinya Adli Zahari berkata, untuk itu penjahat awam perlu terus menjunjung dan mempertahankan kesetiaan kepada Yang di-Pertuan Agong dengan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan berkesan. Selain itu, beliau juga menyuruh agar penjahat awam kekal relevan dengan mengutamakan keperluan tugas dan memberi perkhidmatan berkualiti kepada rakyat. Saya yakin demi melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan, kita mesti terus komited menjunjung dan mengangkat taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong dengan melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita. Saya juga suka untuk menyeru kepada seluruh penjawat awam untuk kekal bertenang dan melaksanakan tugas-tugas mengikut undang-undang dan dasar kerajaan yang telah dikuatkuasakan. Semua sistem penyampaian kerajaan perlulah terus berjalan lancar demi memastikan rakyat mendapat perkhidmatan yang berkualiti seperti yang sedia ada. Dan saya juga mengharapkan bahawa kecemerlangan perkhidmatan awam di negeri Melaka ini diteruskan. Dia berkata demikian ketika menyampaikan amanat bulanan kerajaan negeri yang disiarkan secara langsung di laman Facebook rasminya. Baik, untuk laporan semasa cuaca di seluruh negara, terus saja bersama dengan Jabatan Meteorologi Malaysia bersama dengan pegawainya Muhammad Hafiz Hussein. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada ketika ini negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Dan buat masa kini Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta elok bergelora di mana-mana kawasan perairan di negara kita. Okey, paparan imej gempa radar buat masa kini menunjukkan di semenanjung Malaysia tiada hujan yang berlaku dan menjelang ke lewat petang nanti hujan berserta lewat petir di satu di tempat masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan di negeri Selangor. Dan untuk makluman para penonton,
negara kita buat masa kini berada pada fasa kedua monsun timur laut dan secara lazimnya pada fasa kedua ini Semenanjung Malaysia akan mengalami keadaan cuaca kurang hujan dan pada ketika ini sudah terdapat 54 tempat di seluruh negara yang mana mengalami keadaan cuaca tanpa hujan selama 7 hari berturut-turut dan pada ketika ini terdapat beberapa daerah yang direkodkan mengalami status gelombang haba iaitu daerah Chuping, Pulau Langkawi, Kota Star, Sik, Baling, Kuala Muda, Kulim, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta dan juga Batang Padang yang mana pada kali ini di daerah-daerah ini diletakkan di tahap 1 iaitu tahap berjaga-jaga yang mana suhu maksima boleh mencapai 35 hingga ke 37 darjah Celsius. Jadi pada orang ramai dinasihatkan semasa tempoh cuaca panas dan kering ini dinasihatkan agar menjimatkan penggunaan air, kurangkan aktiviti luar, tidak membuat pembakaran terbuka dan minum air secukupnya. Keadaan yang berbeza pula berlaku di negeri Sabah dan Sarawak. Di negeri Sabah, hujan di satu tempat sedang berlaku di bahagian Tawau, Pantai Barat dan juga di bahagian pedalaman. Manakala di negeri Sarawak pula, hujan berserta ribut petir di satu tempat kini sedang berlaku di bahagian Limbang, Miri, Kapit dan juga di bahagian Seri Ahmad. Dan keadaan ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Map Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk lintas langsung yang pertama, kita ke negeri Sarawak. Dan antara fokus Sarawak hari ini, media bertanggungjawab menyebarkan berita yang sahih kepada orang ramai dan bukan menabur fitnah atau berita palsu. Untuk dapatkan laporan penuh dan juga berita-berita terkini Bumi Kenyalang, kita terus saja bersama dengan Buma Win di studio RTM Kuching. Buma? Terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Sebagai rakyat Sarawak dan penduduk Bintulu, Presiden Persatuan Anak Bayi Bintulu, Pandi Suhaili, menyambut baik keputusan Yang di-Pertuan Agong memilih Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-8. Beliau menyifatkan pemilihan itu tepat untuk menerajui kepimpinan negara di samping meredakan situasi politik yang berlaku di peringkat persekutuan. Sebagai rakyat, kita menyokong keputusan Yang di-Pertuan Agong ini. Kita sangat-sangat menyokong dan berharap Tan Sri Muhyiddin Yassin akan membawa Malaysia ke arah yang lebih baik, lebih maju lagi. Beliau berharap di bawah kepimpinan baharu ini mampu memberi impak positif khususnya kepada ekonomi dan keharmonian negara. Akan lebih dapat memikirkan sesuatu untuk membangun Bintulu ini, khususnya dalam pendidikan anak-anak Bintulu. Apalah kiranya Petronas menubuhkan tabung pendidikan khas untuk anak-anak Bintulu supaya dapat memajukan pendidikan anak-anak Bintulu ini. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Melayu Sarawak Jepak Nawawi Lalem yang lebih 36 tahun berkecimpung dalam bidang politik menaruh kepercayaan tinggi terhadap kepimpinan Perdana Menteri ke-8 itu. Sebab dia itu seorang orang yang mudah didekati rakyat. Jadi saya ambil peluanglah. Jadi alhamdulillah kita harap beliau dapat meneruskan perjuangannya untuk membangunkan negeri Sarawak, khasnya kepada rakyat Sarawak, pertama kali dalam luar bandar dan dalam bandar. Dalam pada itu, pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 juga diyakini berupaya mengembalikan kestabilan ekonomi negara sekaligus menarik lebih ramai pelabur berdasarkan pengalaman luas beliau dalam arena politik sekaligus merupakan usaha memacu pembangunan negara khasnya di Sarawak.
Pelantikan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri insya-Allah dapat memberikan kestabilan dan juga keyakinan kepada pelabur dan juga memberikan keutamaan dalam apa juga perancangan ekonomi di negeri Sarawak. Beliau merupakan seorang yang berwibawa dan seorang yang berpengalaman dalam politik, dan ini adalah mungkin beliau akan membawa perubahan kepada pembangunan negara khususnya di Sarawak ini. Apa yang diharapkan oleh rakyat Sarawak, terutamanya golongan belia seperti saya sendiri, kita harapkan bahawa pelantikan Perdana Menteri ke-8 ini akan memberikan impak yang positif ataupun sumbangan kepada terutamanya golongan muda di Sarawak ini. Akhbar bertanggungjawab menyebarkan berita yang sahih kepada orang ramai dan bukan menabur fitnah atau berita palsu. Ketua Pegawai Eksekutif Akhbar Suara Sarawak yang juga penganalisis politik Profesor Dr. Jeniri Amir berkata, kebenaran yang cuba dipaparkan akhbar mengikut prinsip kewartawanan, bertanggungjawab dan beretika. Media juga berperanan penting dalam membentuk pemikiran masyarakat supaya lebih matang. Beliau berucap demikian pada sambutan ulang tahun pertama Akhbar Suara Sarawak di Kuching. Akhbar Suara Sarawak yang dimulakan 1 Mac tahun lepas melalui pelbagai perubahan daripada akhbar cetak kepada portal berita dengan melancarkan e-paper Suara Sarawak dan News Sarawak Tribune. Seorang anggota penguatkuasa Kementerian Dalam Negeri KDN Sarawak meninggal dunia selepas terlibat dalam kemalangan berhampiran lampu isyarat lapangan terbang antarabangsa Kuching tengah malam tadi. Insiden disahkan Ketua Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak, Superintendent Alexander Nanggacabu. Identiti bangsa dikenali sebagai Steven Kana, 43 tahun, berasal dari Taman BDC Stampin, Kuching. Kejadian dipercayai berlaku apabila motosikal berkuasa tinggi yang ditunggang mangsa hilang kawalan sebelum melanggar tiang lampu isyarat. Mangsa cedera parah kemudian disahkan meninggal dunia ketika mendapat rawatan di unit kecemasan Hospital Umum Sarawak lebih kurang pukul 1.40 pagi. Dalam kejadian berasingan, seorang penunggang motosikal maut selepas terlibat kemalangan sebuah kereta di Taman Malihah jam 10 malam tadi. Superintendent Alexander Nanggacabu memberitahu penunggang motosikal dikenal sebagai Jeremy Samuel Joseph, 20 tahun. Siasatan awal mendapati mangsa menunggang motosikal dari arah Taman Malihah Matang menuju ke arah Kampung Kude sebelum berlanggar dengan sebuah kereta. Akibat pelanggaran itu, mangsa tercampak ke bahu jalan. Mangsa kemudian dihantar ke Hospital Umum Sarawak untuk rawatan sebelum disahkan meninggal dunia. Pejalan kaki solo dari negara jiran Brunei Darussalam kini dalam usaha mencipta rekod peribadi dengan berjalan kaki merentasi seluruh Pulau Borneo termasuk Kalimantan, Indonesia. Misi ini dijangka selesai dalam tempoh 4 bulan. Menurut pengiran Kashirim Pengiran Hassan, perjalanannya yang bermula 23 Februari lalu akan mengharungi kawasan utara Sarawak, seluruh Sabah, Kalimantan sebelum kembali ke Sarawak melalui Lunduk dan terus ke Brunei. Dari segi perjalanan, at the moment the plan is to complete within 4 months, right? It's very flexible. 4 months is my ultimate timing. Tujuan utama berjalan kaki secara solo ini dilakukan demi mengekalkan tahap kesihatannya. Beliau berkata demikian kepada RTM ketika berhenti seketika di Limbang sebelum meneruskan perjalanan ke Lawas dan Sabah. Baik, sekian dahulu paparan berita dari Sarawak. Terus ikuti perkembangan berita wilayah petang ini bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan Redwin. Baik, terima kasih Bu Mawin untuk laporan langsung dari Kuching Sarawak itu tadi. Dan seterusnya kita ke Kedah bersama dengan Siti Zaidah Osman. Zaidah, dikabarkan pemimpin dan rakyat di Kedah menyambut baik pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8. Mungkin Zaidah boleh kongsikan dan juga perincian berita-berita yang lain. Zaidah? Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pelantikan Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 mendapat reaksi positif daripada pelbagai pihak yang berharap ekonomi yang seimbang terus dipacu di bawah kepimpinan beliau terutama untuk manfaat rakyat.
Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah antara yang menzahirkan ucapan tahniah berikutan pelantikan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ke-8. Pesuruhjaya PAS Kedah Ahmad Yahya melahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan berharap pembangunan ekonomi rakyat dan negara menjadi fokus utama Kerajaan Persekutuan. Kita amat meletakkan harapan yang tinggilah kepada Tan Sri Muhyiddin untuk memimpin negara dan untuk memacu ekonomi sebaik yang mungkin, dan dalam masa yang sama menyelesaikan kebimbangan-kebimbangan yang selama ini berada dalam hati rakyat. Ini berlatar belakangkan kepada pengalaman dalam pentadbiran dan pengalaman dalam dunia politik yang pelbagai. Sudah tentu segala pengalaman itu akan dapat dimanfaatkan oleh Tan Sri untuk memberi yang terbaik kepada Malaysia. Sementara itu, bagi rakyat Kedah, mereka berharap Tan Sri Muhyiddin dapat membangunkan negara dan memacu pertumbuhan ekonomi ke tahap yang lebih baik. Kita berharap Tan Sri Muhyiddin dapat menarik keyakinan pelabur balik untuk ke Malaysia dan memberi peluang kepada anak-anak muda, memberi peluang yang baru. InsyaAllah kita harap kita menaruh kepercayaan kepada Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ke-8. InsyaAllah. Harapan kita supaya PM ke-8 kita ni dapat memangking ekonomi kembali, bagi pelabur-pelabur luar kembali yakin kepada Malaysia selepas berlaku sedikit krisis politik di Malaysia ni, dan membuka peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak muda kita. Sebab kita lihat masa kini banyak penganggur di usia muda. Maknanya kita harap benda-benda macam tu dapat dikurangkanlah. Kita harap semua pihak beri sokongan padu kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk bangunkan negara. Kita ketepikan semua masalah sebelum ni. Masjid perlu dijadikan pusat aktiviti umat Islam dalam pengembangan ilmu, ekonomi dan sosial. Atas dasar itu, pengurusan Masjid Aman Simpang Kuala di Jalan Kuala Kedah Alostar mengorak langkah menjadikan masjidnya berfungsi seperti yang direncanakan. Menurut Imam Masjid Muhammad Saad Abbas, masjid ini telah dinaik taraf pada 3 Disember 2016 bagi memberi keselesaan kepada jemaah. Ia siap dibina pada 15 Mei 2017. Bangunan dalam kompleks masjid berkenaan turut merangkumi masjid atau dewan solat, bangunan kafa integrasi, bangunan kedai koperasi, tandas, gerai makan dan kedai serbaneka. Ruang masjid 2 tingkat ini boleh memuatkan antara 2,000 hingga 3,000 jemaah pada satu-satu masa. Selain itu, pihak masjid turut menyediakan kemudahan penginapan kepada musafir. Kita ada masih perancangan yang begitu besar lagi, dan insya-Allah dengan izin Allah jika jadi kenyataan bahawa kita akan ada sebuah pusat pengajian iaitu pusat tahfiz, dan kita akan buat pusat tuition iaitu tuition center, dan kita akan buat sebuah rumah untuk nursery home untuk orang-orang dewasa, mana orang warga mas yang memerlukan perhatian atau yang mana mungkin ada kesulitan daripada keluarga untuk mengendalinya. Jadi kita akan buat nursery home untuk Masjid Aman siap dibina pada awal tahun 1982 dan dirasmikan 6 tahun kemudian oleh Sultan Kedah ketika itu, almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Ia dibina di kawasan seluas lebih dari 1 hektar dan terletak di persimpangan Jalan Kuala Kedah dan Lebuh Raya Sultanah Bahiyah. Kejohanan olahraga pendidikan khas peringkat daerah menjadi salah satu medan utama untuk mencungkil bakat-bakat baharu di kalangan atlet orang kurang upaya OKU. Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Dr. Muhammad Anwar Abdullah berkata, saban tahun ramai atlet OKU yang berbakat berjaya ditonjolkan dalam kejohanan yang diadakan. Rata-rata berpotensi tinggi untuk ke peringkat yang lebih tinggi dalam dan luar negara. Sehubungan itu, pihaknya akan terus menjalin kerjasama dengan Majlis Sukan Negara MSN untuk mencari bakat baharu untuk diketengahkan.
mereka akan terus memberikan pencapaian-pencapaian melalui latihan yang tersusun untuk menjadikan pelajar-pelajar berkebutuhan khas ini sebagai pemenang-pemenang pingat di peringkat antarabangsa. Begitu juga yang kita lihat di peringkat Olimpik dan sebagainya. Beliau bercakap kepada RTM selepas merasmikan penutup kejohanan olahraga pendidikan khas peringkat daerah Kubang Pasu di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Anum Tengku Abdul Rahman Jitra. Laporan itu tadi mengakhiri bahan berita dari negeri Jelapang Padi untuk petang ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Zaida untuk laporan dari negeri Kedah itu tadi. Kanak-kanak di bawah 12 tahun wajib mendapatkan pelalian polio. Itu antara fokus laporan dari negeri Sabah. Dan untuk laporan lanjut serta berita-berita seterusnya, kita terus saja bersama dengan Muhammad Syarizam Awang di studio RTM Kota Kinabalu. Ijam. Terima kasih Redwin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kes pembalakan haram di Keningau. Seorang suspek ditahan pasukan penguatkuasa wilayah Keningau, Jabatan Perhutanan Sabah kerana disyaki terlibat dalam kes pembukaan tanah kerajaan di Kampung Kasuing, Keningau Jumaat lalu yang melibatkan kegiatan penebangan dan pengumpulan kayu balak secara haram. Ketua Konservator Hutan Sabah Datuk Masyur Muhammad Jaini dalam satu kenyataan media memberitahu turut disita sebuah traktor dan 11 batang balak. Katanya tangkapan dibuat di bawah Seksyen 23-2 Idekman Hutan 1968 dan seorang pegawai penyiasat telah dilantik untuk menyiasat kes berkenaan. Kertas siasatan akan dikemukakan kepada Pengarah Pendakwaan Negeri Sabah untuk ketetapan lanjut. Jika sabit kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM500,000 dan hukuman penjara tidak kurang 1 tahun tetapi tidak melebihi 20 tahun. Manakala barang kes termasuk jentera dan semua balak terlibat akan dilucut hak milik kepada kerajaan. Sementara itu dalam kes berasingan, Datuk Masyur berkata pasukan penguatkuasa wilayah Kudat telah menyita 5 unit traktor berhampiran Kampung Tagibang Ranau 26 Februari lalu. Jentera yang ditemui di beberapa lokasi berasingan ini disyaki telah digunakan untuk mengumpul balak di tanah kerajaan tanpa sebarang kelulusan atau permit yang sah. Turut disita 34 batang balak yang dikumpul di beberapa kawasan berasingan. Bagaimanapun semasa serbuan tiada pekerja di lokasi. Kes disiasat di bawah Seksyen 23-2 Idekman Hutan 1968. Kanak-kanak berusia bawah 12 tahun wajib mendapat pelalian polio. Justru ibu bapa dinasihat memastikan anak-anak masing-masing mendapat vaksin polio bagi mengelak jangkitan penyakit tersebut yang boleh merosakkan sistem saraf pusat. Pegawai Perubatan Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu, Dr. Hazikah Mia Ruslan berkata selain mendapatkan vaksinasi, orang ramai juga perlu mengutamakan kebersihan diri dan persekitaran. Ini kerana jangkitan polio boleh berlaku antara manusia melalui transmisi fekal oral, iaitu kontaminasi dengan najis dari individu yang dijangkiti. Cara dia menjangkiti adalah daripada kita panggil fekal oral, daripada najis yang kotor. Maksudnya kalau macam najis yang kotor tu ada di sekeliling, and then kalau budak-budak main pasir, main tanah, tangan kotor terus makan, tidak menjaga kebersihan, dari situ boleh dapat virus tu lah. Jadi yang paling penting adalah kebersihan diri. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM ketika ditemui dalam kempen imunisasi polio Sabah di Kota Kinabalu. Kempen 2 hari yang berakhir semalam berjaya memberi pelalian kepada 530 kanak-kanak. Tanaman aquaponik mampu menjadi sumber pendapatan lumayan dan menguntungkan serta menyihatkan. Pengusaha tanaman aquaponik Godwin Chong Kien Yong berkata, teknik aquaponik yang menggabungkan aliran ternakan ikan dengan jenis tanaman sayur dalam pusingan air itu 100% bebas penggunaan baja atau racun perosak. Ketika ditemui RTM di kediamannya di Pinampang, Godwin berkata teknologi pertanian berkenaan yang banyak bergantung kepada kitaran air daripada ternakan ikan saling bergantungan dalam menentukan hasil tanaman lebih segar, bersih dan selamat dimakan. Sistem itu juga secara tidak langsung dapat mendidik masyarakat supaya mengamalkan pemakanan sihat selain dapat memantau sendiri perkembangan sayur-sayuran atau ikan yang hendak dimakan atau dijual. Tiada kimia. Sebab kalau kita simpan kimia, ikan kita mati habis.
Begitu. So ini dibuktikan sayur ni tiada kimia. So cycle ni tidak akan jadilah kalau ikan mati. Kalau sayur aquaponik, dia rasa dia fresh lah, tasty, sama ni crunchy juga. Godwin berkata aquaponik tidak memerlukan penggunaan kawasan yang luas dan boleh dilaksanakan di kawasan tiada cahaya matahari seperti dalam bangunan serta rumah. Penggunaan sistem tersebut mudah kerana penanaman sayur serta pemeliharaan ikan menggunakan satu sistem tanpa rutin penjagaan yang rumit. Hakim Besar Sabah dan Sarawak yang baharu, Dato' Abang Iskandar Abang Hashim, komited meneruskan usaha kepimpinan terdahulu untuk memastikan sistem perundangan dan kehakiman di kedua-dua negeri berjalan lancar. Ia termasuk meneruskan penggunaan sistem perisikan tiruan AI dalam kes-kes melibatkan pertuduhan di bawah Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 bagi kesalahan pemilikan dadah dan Seksyen 376 Kanun Keseksaan untuk kes rogol. I think it falls on me to continue, right? There's no reason, for me to discontinue what I've done for this while. Yeah, of course, maybe to improve if there be something which needs to be improved. Beliau memberitahu pemberita selepas melapor diri di pejabatnya di Kompleks Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu. Datuk Abang Iskandar, 60 tahun, berasal dari Sibu, Sarawak, dilantik sebagai Hakim Besar Sabah dan Sarawak ke-10 berkuat kuasa 20 Februari lalu. Beliau menggantikan Tan Sri David Wong Dakwa yang bersara wajib pada 19 Februari. Datuk Abang Iskandar memulakan kerjayanya dalam bidang undang-undang pada tahun 1983 sebagai Magistrat di Mahkamah Magistrat Miri Sarawak. Beliau telah memegang beberapa jawatan antaranya Hakim Mahkamah Session dan Peguam Kanan Persekutuan. Datuk Abang Iskandar turut memegang beberapa jawatan di Jabatan Peguam Negara termasuk sebagai Ketua Unit Jenayah Am dan Ketua Unit Jenayah Komersil. Pakej Rancangan Ekonomi 2020 terus mendapat reaksi positif penduduk negeri ini, khususnya mereka yang terjejas sumber pendapatan akibat COVID-19. Tinjauan kru RTM di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA mendapati kawasan bas pelancong yang selama ini sentiasa sibuk kini kelihatan lengang. Sehubungan itu, pemandu pelancong Yusri Ahmad menyifatkan bayaran secara one-off sebanyak RM600 kepada pemandu teksi, pemandu bas persiaran dan pemandu pelancong serta penarik becak yang berdaftar tepat pada masanya. Ia diharap mampu meringankan beban pihak berkenaan yang terjejas akibat wabak berkenaan. Sakitlah, pandangkan banyak lagi yang nak diurus lagi. Dengan kadar harga, kadang-kadang kita tak boleh nak kekalkan harga pelancongan ini sekarang. So, sebab saingan pun banyak juga. Penularan wabak COVID-19 dikuatiri menjejaskan lebih banyak syarikat yang terlibat dalam sektor pelancongan ekoran sekatan perjalanan terhadap warga Cina dan Korea Selatan. Kejohanan Futsal Wanita Amatur anjuran bersama Persatuan Bola Sepak Wanita Daerah Penampang dan Kelab Penyokong Manchester United Malaysia mendapat sambutan hangat daripada peminat sukan berkenaan. Buktinya, sebanyak 30 pasukan wanita mengambil bahagian dalam kejohanan julung kali yang berlangsung di MyFutsal Ulu Putatan. Ketua Wanita Safah Daerah Penampang Anita Dingkawan berkata, kejohanan bertujuan menggilap dan mencungkil bakat baharu dalam sukan futsal sekaligus mengeratkan silaturahim antara peserta. Selain pasukan sekitar Bandaraya Kota Kinabalu, kejohanan itu turut disertai pasukan dari daerah Tenom, Keningau, Kota Marudu, Lawas, Sarawak dan Labuan. Saya harap bukan saja selain berkecimpung dalam futsal, tapi wanita diharap ramai wanita di sana yang suka bersukan. Johan membawa pulang hadiah wang tunai RM800, RM500 bagi tempat kedua dan tempat ketiga menerima RM200 masing-masing beserta trofi. Sementara itu, Presiden Safa Daerah Penampang yang juga Presiden Kelab Penyokong Manchester United Malaysia Bartholomew Jingulam berkata, kejohanan ini merupakan medan untuk mengetengahkan bakat baharu. Sukan sangat penting untuk kita punya kesihatan pada masa kini. Kalau kita lihat orang-orang yang sakit
masa sekarang semua yang muda-muda, semua yang tidak pernah bersukan, tidak pernah exercise. So ini adalah satu cara yang baik untuk maintain kita punya kesihatan. Pihaknya merancang mengadakan pertandingan untuk pasukan lelaki pada masa akan datang. Sekian berita wilayah dari Sabah petang ini. Kembali bersama Redwin Robin di Angkasa Puri. Redwin, silakan. Baik, terima kasih Jam untuk laporan dari Kota Kinabalu Sabah itu tadi. Baik, di Kelantan, antara menarik hari ini, proses penenggelaman bot oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM untuk dijadikan tukun tiruan. Dan untuk laporan penuh dan berita-berita di negeri Pantai Timur ini, kita terus saja bersama dengan Ahmad Herman Rozi. Herman. Baik, terima kasih Redwin. Sebanyak 168 bot nelayan asing ditenggelamkan di perairan Kelantan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM untuk dijadikan tekun tiruan sejak tahun 2007. Kesemua bot yang dijadikan tekun merupakan bot nelayan asing yang telah dilucuk hak kepada kerajaan Malaysia setelah melalui proses perundangan. Baru-baru ini, wartawan kami, Majidah Ismail, turut bersama APMM mengikuti operasi terkini dalam menenggelamkan bot terbabit. Ikuti laporan yang disediakan Majidah. Selepas dirujuk hak kepada kerajaan Malaysia, bot-bot nelayan asing Vietnam yang bernilai jutaan ringgit ini akhirnya akan dijadikan tukun tiruan yang menjadi habitat hidupan laut yang akhirnya memberi pendapatan kepada golongan nelayan tempatan sekaligus meningkatkan sumber ekonomi negara. Pengarah APMM Kelantan, Kapten Maritim Muhammad Nur Syam Asmawi Yaakob berkata, kaedah ini dilihat lebih menguntungkan para nelayan tempatan khususnya kerana bot yang ditenggelamkan akan menjadi tukun tiruan bagi menggalakkan pemeliharaan ekosistem marin. Ia juga membuktikan ketegasan agensi berkenaan dalam menangani isu pencerobohan nelayan sekaligus memberi mesej kesedaran kepada masyarakat tempatan dan antarabangsa mengenai keseriusan kerajaan terhadap aktiviti itu. Berdasarkan statistik tahun lalu, APMM berjaya menenggelamkan 15 buah bot nelayan asing. Kami akan bekerjasama dengan Jabatan Perikanan Malaysia, ISMAT dan juga Persatuan Nelayan di negeri Kelantan. Mereka akan menentukan di manakah lokasi yang paling sesuai untuk ditenggelamkan. Dan kebiasaannya, kedalamannya kita akan mengambil kira situasi laut, iaitu 8 ke 10 meter, ada yang ke sampai 15 meter berdasarkan kepada lokasi-lokasi yang diberikan. Sebab Persatuan Nelayan, dia mahu bot-bot itu ditenggelamkan di kawasan mereka. Operasi penenggelaman bot kali ini melibatkan 2 buah bot nelayan asing yang ditahan semasa pelaksanaan OP Naga Barat tahun lepas yang bernilai 1.5 juta ringgit. Kedua-dua bot ditenggelamkan kira-kira 4.4 batu nautika dari Kuala Besar. Jelas Kapten Maritim Muhammad Nur Syam, bot yang dijadikan tukun tiruan menjadi habitat kepada hidupan laut, terutamanya ikan bernilai tinggi hanya dalam tempoh 2 bulan selepas ia ditenggelamkan. APMM tegasnya akan terus mempertingkatkan lagi pemantauan dan rondaan bagi membantras aktiviti yang menyalahi undang-undang di laut. Jika terdapat sebarang aduan kecemasan ataupun pencerobohan di laut, diharap orang ramai dapat memberi kerjasama dengan melaporkannya di talian MERS 999 atau menghubungi Pusat Operasi Maritim Kelantan di talian 09-778-0070. Majidah Ismail, RTM. Bagi memupuk kesedaran akan bahaya penyalahgunaan dadah, Persatuan Anti Dadah AIDS Malaysia PADM menganjurkan mini kaniba gaya hidup sihat. Presiden PADM Ahmad Bastaman Sulaiman berkata, kaniba berkenaan menyasarkan penyertaan daripada golongan muda, terutamanya pelajar sekolah. Kaniba berkenaan diadakan selama 2 hari sehingga hari ini di pekarangan Dewan Seri Tunjung, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kelantan, Kota Baru. Pelbagai aktiviti menarik diadakan, antaranya pameran daripada Agensi Anti-Dadah Kebangsaan AADK dan Polis Diraja Malaysia PDRM, sesi motivasi, senam aerobik, persembahan artis tempatan, pemeriksaan kesihatan, pertandingan memasak serta pertunjukan kederaan. Jadi pengharapan kita dan pengharapan dia supaya dia dapat membentuk diri dia dengan satu motivasi yang apa yang kita lihat hari ini, maknanya apa yang kita faham, apa yang semua orang faham, dadah merupakan musuh negara nombor 1. Jadi apa kita tengok keadaan sekarang ini, apa saja jenis dadah yang disalahgunakan akan berakhir dengan
kesedihan berakhir dengan loss. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan karnival berkenaan di Tunjung Kota Baru. Ahmad Bastaman mengalu-alukan kehadiran orang ramai pada acara kemucak malam ini bagi menyaksikan persembahan kebudayaan Islam dan himpunan skuter negeri Kelantan. Dalam pada itu turut diadakan pada karnival berkenaan adalah saringan festival nasyid peringkat sekolah negeri Kelantan yang bertemakan bahaya dadah dan gaya hidup sihat. Kumpulan yang melepasi saringan akan bertap di peringkat akhir pada 27 Mac ini di Dewan Seri Tunjung JPN Kelantan. Melakar pelbagai corak batik 3 dimensi di segenap ruang rumah. Itu antara yang dilakukan seorang pelukis dan juga peniaga batik di Kota Baru Kelantan, Abdul Aziz Awan, sehingga menamakan kediamannya sebagai Kota Craft. Malah beliau turut menjadikan barangan terbuan seperti pelapung, kayu, tempurung kelapa sebagai hiasan sekaligus memberi pendapatan kepadanya. Hasil tangannya melakar dinding rumah memukau pandangan sesiapa sahaja yang melihatnya. Menurut beliau, idea spontan itu sudah dilakukan sejak lebih 10 tahun lalu kerana minatnya terhadap bidang seni yang mendalam sejak di bangku sekolah. Terletak di Kampung Wakaf Zain Kampung Kota, kediaman beliau seringkali menjadi tarikan orang ramai termasuk pelajar sekolah dan universiti yang ingin menimba ilmu mengenai penggunaan pewarna yang berasaskan alam semula jadi. Paling menarik perhatian, di luar kediaman beliau dihiasi dengan lukisan 3 dimensi batu bata yang seakan hidup. Pun hari itu tidak terfikir juga. Benda ni secara spontan lah. Jadi saya fikir kita selalu boring duduk kat rumah. Jadi kita macam mana kita nak menjerakkan diri kita, so kita ni suka duduk kat rumah. Jadi situlah kita kena cari sudut terbaik untuk kita hilang stres apa gitu-gitu. Situlah. Sedikit demi sedikit rupa-rupanya bila kita sendiri kau lain mari nilai rupa-rupanya benar lagu ni terbaik. Dan ramai juga rasa nak buat benda ni. Bapa kepada 2 anak ini turut menerima kunjungan tetamu dari luar Kelantan yang terpegun dengan keindahan serta nilai estetika yang terdapat di Kota Craft. Halaman Kota Craft ini juga dihiasi sebuah taman mini yang dipenuhi dengan pelbagai hiasan menarik, khususnya pelampung yang dilukis dengan corak yang memberi makna tersendiri. Rumah yang dilengkapi 2 ruang tamu dan 4 bilik tidur ini dibina secara berperingkat dan reka bentuknya mengikut kreativiti Abdul Aziz sendiri. Beliau pernah dilantik sebagai Duta Batik Negara pada tahun 1984 dan menerima anugerah tokoh kesenian batik pada 2016. Dengan berakhirnya laporan tadi, kita kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam sejahtera Malaysiaku. Kita beralih ke laporan selanjutnya. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menangguhkan perbicaraan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang menghadapi 47 pertuduhan membabitkan puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Keputusan penangguhan itu dibuat Hakim Colin Lawrence Sequeira selepas mendengar permohonan dikemukakan pihak pembelaan. Laporan Grace Aisyah Kedayan. Peguam Datuk Seri Zahid Hisham Teh Pok Teh. Permohonan itu dibuat kerana anak guamnya dikatakan perlu menghadiri satu mesyuarat. Pihak pendakwaan menyerahkan kepada budi bicara mahkamah untuk membuat keputusan dan beranggapan adil buat Datuk Seri Zahid Hamidi terlibat dalam perbincangan tersebut demi kepentingan negara. Dalam pada itu, Timbalan Pendakwa Raya Datuk Raja Rozela Raja Toran hari ini sudah bersedia dengan 5 orang saksi bagi memberi keterangan. Datuk Seri Ahmad Zahid menghadapi 12 tuduhan pecah amanah, lapar rasuah dan 27 kes pengubahan wang haram. Dalam pada itu, menerusi satu kenyataan media, Datuk Seri Ahmad Zahid memaklumkan yang kes beliau ditangguhkan untuk hari ini sahaja. Esok kes beliau akan disambung seperti biasa. Menurut beliau, kes itu tidak akan digugurkan sama sekali.
Sebanyak 38 kompaun dikeluarkan oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso terhadap majikan yang belum mendaftarkan pekerja dinilai sempena Ops Kesan Kebangsaan 2020. Ketua Eksekutif Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad menjelaskan operasi yang dijalankan di seluruh negara itu memberi tumpuan kepada majikan yang masih belum mendaftar di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 bagi tempoh 1 bulan. Datuk Seri Dr. Muhammad Azman menegaskan kegagalan majikan untuk mendaftar pekerja mereka boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM10,000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali jika disabit kesalahan. Daripada 10.30 sehingga pukul 12.30 hari tadi, sebanyak 160 majikan telah dilawati di kawasan yang tertumpu di kawasan nilai. Sebanyak 36 kompaun telah dikeluarkan, iaitu 38 kompaun telah dikeluarkan, iaitu sekitar 24% dari segi atau compliance majikan ini. Ini menunjukkan bahawa masih ramai lagi majikan yang tidak mendaftar dan mencarum. Tambah Datuk Seri Dr. Muhammad Azman, sehingga 28 Februari lalu, lebih 600,000 majikan aktif mendaftar di bawah Akta 4 di seluruh negara. Manakala 8.52 juta pekerja termasuk 1.34 juta pekerja asing mendapat perlindungan Perkeso sehingga Januari 2020. Seramai 410 anggota termasuk 68 orang daripada KWSP terlibat dalam operasi berkenaan. Sementara itu, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Kelantan mengingatkan majikan di negeri itu agar segera mendaftarkan pekerja mereka bagi mengelakkan risiko sebarang tindakan. Perkeso tidak lagi akan berkompromi dengan mana-mana majikan yang ingkar memandangkan tempoh masa amaran menerusi operasi pemutihan telah selesai dijalankan sebelum ini. Tegas Pengarah Perkeso Negeri Nora Yaakob, kebanyakan majikan yang dikenal pasti tidak mencarum di negeri itu melibatkan sektor peruncitan serta perusahaan kecil dan sederhana. Saya menyeru kepada semua majikan-majikan di negeri Kelantan ini, caknalah ambil tahulah hak pekerja kerana caruman itu saja yang boleh memastikan kebajikan pekerja-pekerja boleh kita lunaskan oleh Perkeso. Jadi kalau mereka tak mencarum, Perkeso tidak boleh membantu. Beliau ditemui media selepas pelancaran Op Kesan Perkeso bersama Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP Peringkat Negeri Kelantan 2020 di Kota Baru. Tahun lalu, 48 kompaun dianggarkan berjumlah lebih RM36,000 dikeluarkan terhadap majikan yang gagal berdaftar bersama pertubuhan itu. Setakat ini, sebanyak 21,000 majikan di Kelantan telah berdaftar dengan Perkeso dengan 13,000 daripadanya aktif. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA terus komited memainkan peranan memastikan rakyat dapat membeli barangan keperluan pada harga berpatutan. Sehubungan itu, penganjuran program FAMA Fest 2020 bukan sahaja dapat memperluas pasaran produk agromakanan tempatan, malah membantu usahawan mempromosi produk melalui jualan terus kepada pengguna. Pada masa sama, rakyat memperoleh barangan keperluan harian dengan harga antara 5 hingga 30% lebih murah daripada harga pasaran. Laporan Fairuz Ridzuan Badarudin. 2017 itu menyediakan platform kepada para pengeluar dan usahawan produk agromakanan tempatan ke arah mempertingkat tahap keusahawanan dan daya saing terutama jualan terus kepada pengguna. Menurut Pengarah FAMA Perak Anwar Muhammad, tarikan utama program tersebut ialah Bazar Peduli Rakyat yang menawarkan pelbagai hasil makanan seperti ayam, daging, sayur-sayuran serta pelbagai produk asas tani yang dijual pada harga lebih murah daripada harga pasaran. Jadi bila kita buat jualan terus daripada ladang, bermakna kata harga tu dapat dikurangkan. Jadi tiada lagi lapisan orang tengah contohnya. Jadi pengguna-pengguna pun boleh mendapat harga yang lebih baik, lebih murah dan pengeluar-pengeluar pun akan mendapat harga yang lebih baik. Jadi kita dah kurangkan lapisan
yang borong tu. Sementara itu, para peserta Pharma Fest berharap agar program seumpama ini dianjurkan lebih kerap kerana ia merupakan platform kepada petani dan usahawan memasarkan produk mereka kepada pengguna. So kita kepada terus pengguna lah. Kita tanpa ada orang tengah dekat sini sangat membantu daripada segi faktor harga. Pengguna boleh dapat harga yang best lah. Yang paling terbaik pada saya harga. Kalau kita pergi dekat luar nak jumpa temikai grade premium pun susah. So tambah lagi kalau kata temikai grade A ni dengan harga yang RM2 sekilo. Program macam ini memang patut diteruskan lagi. Sebab program ni sangat bagus untuk meningkatkan pendapatan. Dan dari segi jualan tu kita terus jual tanpa ada sekatan-sekatan macam kita orang tengah apa semua lah. So kita memang dapat jual sendiri apa yang kita hasilkan. Macam ni kita dapat tahu harga ikan siakap di pasaran RM16, tapi kami dapat jual harganya seekor RM6. Ayam tua ataupun ayam pencen kami jual dengan harga 2 ekor RM10. Alhamdulillah kami dapat bantu, rezeki kami ni dapat kongsi semua penduduk-penduduk yang Pharma anjurkan. Bagi orang ramai pula, penganjuran Pharma Fest 2020 merupakan peluang terbaik untuk mendapatkan produk pertanian dengan harga yang berbaloi dan murah. Kira-kira 1.2 hektar hutan di kawasan Bukit Beruang Air Keruh Melaka terbakar lewat petang semalam. Difahamkan punca kebakaran adalah akibat pembakaran terbuka yang dilakukan penduduk di kawasan perumahan berhampiran. Menurut penolong pengarah operasi Pegawai Kanan Bomba 2 Zulkifli Nordin, pihaknya menerima panggilan kebakaran pada jam 6.12 petang dan sampai di lokasi 8 minit kemudian dengan kekuatan anggota 32 orang. Jelasnya pasukan bomba mengalami beberapa masalah bagi memadam kebakaran itu, antaranya kecerunan bukit dan terputus bekalan air. Bagaimanapun, masalah berjaya diatasi dengan bantuan syarikat air Melaka Berhad SAMB. Kebakaran berjaya dikawal sepenuhnya pada pukul 4 jam kemudian, iaitu pada 10.30 malam. Pemantauan di lokasi kebakaran turut dilakukan oleh Jabatan Perhutanan menggunakan drone. Baik, laporan itu mengakhiri berita wilayah untuk edisi hari ini. Jangan lupa, berita RTM juga boleh diikuti melalui aplikasi MyClick dan juga Facebook Berita RTM. Teruskan bersama dengan RTM, jenama media yang paling dipercayai di Malaysia. Saya Red Robin, salam hormat dan salam sejahtera.